Baik, untuk aktiviti yang seterusnya hari ini cikgu akan kaitkan kita punya yang tadi itu lagu tadi yang kita dah nyanyikan dengan keselamatan jalan raya kan. Jadi hari ini sebelum untuk pengajaran seterusnya cikgu akan edarkan teks ceramah. Jadi kamu akan baca nanti dan fahamkan, baca dengan tidak fahamkan. Okey, nombor satu edarkan. Okey. Baik. Tolong baca dan fahamkan. Cikgu bagi masa dalam 3-4 minit untuk kamu baca teliti. Tak perlu baca sampai habis. Secara orang kata apa? Sepintas lalu saja. Okey. Okey, baik. Kamu dah baca dah lalu. Jadi cikgu minta seorang untuk bacakan teks ceramah ni. Yang lain boleh tengok tu ataupun tengok di depan ni. Cikgu dah paparkan di depan ni pada slide ceramah. Okey. Jadi dia punya ni sama dengan apa yang cikgu edarkan pada kamu tu. Baik. Minta Iklimah untuk baca teks ceramah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berusaha, guru besar, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Kelab Keselamatan Jalan Raya Sekolah Kebangsaan Sri Tawai Durik kerana sudi menjemput saya menyampaikan ceramah tentang keselamatan murid sekolah di jalan raya. Saya Inspektor Anas bin Asri dari Unit Trafik Ibu Pejabat Kontijen Negeri Perak Darul Rizwan. Tugas saya ialah sebagai pegawai data dan perhubungan awam di unit berkenaan. Sejak awal pagi pada setiap hari persekolahan, jutaan murid akan memegang peranan sebagai pengguna jalan raya, sama ada sebagai pemandu kenderaan, penunggang basikal, pembonceng dan pejalan kaki. Kemakmuran negara dan kuasa beli rakyat yang lebih tinggi telah mengakibatkan pertambahan besar dalam jumlah kenderaan di jalan raya yang sudah mencecah angka lebih 10 juta buah. Masing-masing pula hendak tiba di tempat yang dituju dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, terima kasih. Okey, bacaan yang jelas jelas, terang dan sebagainya. Okey, bagus. Amiratul, sambung. Guru dan murid yang dimuliakan, keselamatan murid di jalan raya bergantung kepada pelbagai faktor. Sebelum mula bergerak, murid dalam memastikan keadaan kenderaan dalam keadaan yang terbaik, terutama antara yang bawa kenderaan bergerak dan sebagai satu-satunya komponen kenderaan yang sentiasa bersentuh dengan permukaan jalan raya. Data di Ibu Pejabat saya menunjukkan bahawa 80% jalan raya berpunca daripada keadaan kaya yang bermasalah. Sebahagian murid sekolah masih menggunakan pengangkutan awam, manakala sebahagian lagi hantar pergi buang masing-masing. Murid yang memandu sendiri kenderaan untuk sekolah seharusnya telah mematuhi semua syarat lesen memenuhi. Murid yang berusia 16 tahun sudah boleh mengambil ujian lesen motosikal, dan murid yang berusia 17 tahun dan ke atas boleh mengambil lesen memandu kereta. Okey. Seterusnya Alif Irfan. Sambung. Jalan raya ialah kemudahan awam yang dibina untuk menghubungkan satu tempat dengan satu tempat yang lain. Jalan raya yang telah diwartakan telah melalui proses reka bentuk dan spesifikasi yang ketat.
Bagi memastikan mutu jalan raya yang terbaik, pihak kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang sangat besar dengan bersumberkan hasil cukai yang dikutip daripada rakyat sendiri. Murid sekolah yang menjarah pakaian seragam telah memiliki keistimewaan yang tersendiri dari segi perlindungan undang-undang, termasuk di jalan raya. Dari segi prinsip pengguna jalan raya yang lain sepatutnya memberi ruang kepada murid sekolah untuk melintas jalan raya dan juga bertimbang rasa dengan pemandu muda yang masih belum berpengalaman luas dalam pemanduan di jalan raya awal. Namun tidak semua pemandu dewasa yang begitu peka terhadap keperluan berkenaan. Bahkan jalan raya yang tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian eksklusif memungkinkan pembuli penjenayah dan samsai pula menggunakan kemudahan awam itu guru dan murid yang dihormati. Sebagai penumpang kenderaan awam, bas, sewa atau kenderaan ibu bapa, murid juga harus memainkan peranan masing-masing supaya pemandu kenderaan dapat melakukan perhatian terhadap pemandu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadi apa yang kamu baca tadi sehingga habis tadi ini adalah tentang ceramah tentang apa? Keselamatan jalan raya yang kita sedang belajar hari ini. Okey, baik, seterusnya cikgu ingin berbincang dengan kamu tentang format. Ini adalah salah satu kita contoh karangan format jenis ceramah. Baik, format yang pertama biasanya kita ada apa? Mesti ada apa? Karangan pendahuluan. Baik, pendahuluan tu pada rangkap pertama tu lah, yang atas tu, yang mula-mula ni cuba rujuk balik. Baru kita tengok daripada sini tu dekat skrin ni. Kata aluan. Kata-kata aluan ni ialah kita panggil orang kata apa, mengalu-alukan, memberi ucap salam kepada hadirin. Kalau dia berbeza sikit dengan pertandingan kan, pertandingan syarahan ataupun pertandingan pidato. Okey. Bila ada pertandingan mesti ada apa kat situ sepatutnya? Hakim. Hakim yang bijaksana dan sebagainya. Tapi untuk ceramah biasa mesti ada dia macam tu saja. Mesti ada pengadil majlis dan siapa yang hadir dalam kita punya majlis tu. Faham? Itu kata-kata aluan mesti ada. Kemudian mesti ada pendahuluan dia. Ini kata-kata aluan. Bawah dia bawa pendahuluan dia, iaitu tentang tajuk cerita, tajuk ceramah yang kita ingin sampaikan. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga barulah masuk isi-isi lah. Apa yang kita ingin sampaikan tentang keselamatan raya, tujuan dia, langkah-langkah yang perlu kita perlu kita patuhi dan sebagainya. Dan sekali biasanya apa dia? Yang terakhir penutup. Penutup ni biasanya kita menggambarkan perasaan kita, apa yang kita harapkan dalam kita sampaikan ceramah tu. Boleh faham? Okey, itu format untuk ceramah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada satu lagi aktiviti, iaitu kamu kena perhatikan teks ceramah yang kamu baca di tangan kamu tu. Kamu kena gariskan perkataan yang ada imbuhan awalan me. Jadi tolong ambil pensel, ambil pembaris, gariskan setiap perkataan yang ada awalan me. Okey, awalan me. Awalan me ni dia ada terbahagi kepada 5 kata apa, 5 bahagian. Me kan? Me
dia mesti ada okey, awalan me. Cuba tengok balik awalan me di situ yang kita dah belajar, mesti dia terbagi kepada 5, iaitu me, kemudian men, lagi lagi meng, lagi men. Jadi yang tu yang kamu kena cari dan gariskan. Cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk kamu gariskan awalan me di situ. Baik, jadi untuk latihan seterusnya kamu tengok kertas yang cikgu edarkan tu yang telah kamu gariskan. Sambil tu kamu akan perhatikan di depan ni teks ceramah tadi yang cikgu bisa kamu gariskan imbuhan me tu. Okey. Pada perenggan yang pertama kata-kata haluan tu ada ke tidak imbuhan me sini? Ada ke ada? Tak ada. Okey. Perenggan yang kedua ada ke tidak? Ada. Apa dia? Okey, satunya ialah mengucapkan di sini. Jadi cikgu kumpulkan di sini. Mengucapkan. Okey, satunya mengucapkan. Baik, yang seterusnya ada tidak? Menjemput. Okey, menjemput ni imbuhan apa? Kata dasar dia apa? Jemput. Okey, jemput. Jemput, maksud jemput tu apa lagi kataan lain yang sama maksud dengan jemput? Jemput. Ajak lagi. Sila. Kan, sila jemput. Baik. Kemudian apa lagi? Menyampaikan. Okey, menyampaikan. Bagus. Okey, lepas ni cikgu akan baca satu orang lah. Okey, tengok perenggan yang seterusnya. Minta Najmi. Apa Najmi yang kamu gariskan? Memegang. Okey, memegang ada di sini. Terus kemudian Adwani. Apa lagi Adwani? Mengakibatkan. Okey, mengakibatkan di sini. Baik, jadi semuanya dah boleh tahulah imbuhan me yang dikenakan pada hari ini. Ini bahagian tata bahasa. Boleh? Okey. Stop. Okey. Baik, seterusnya cikgu pergi kepada aktiviti yang seterusnya bagi mata pelajaran. Hari ini ialah berkenaan dengan tanda-tanda keselamatan. Okey. Baik. Saksikan PowerPoint depan ni. Baik. PowerPoint. Okey. Yang pertama tanda keselamatan di sini ialah tentang perjalanan kaki. Baik, sebelum itu cikgu akan bagi kamu lembaran latihan ni, nanti kamu akan tulis dia punya maksud bagi apa tanda tersebut. Boleh? Okey, satu kita akan di belakang. Yang ni lembaran latihan ni ada pada setiap yang cikgu paparkan di depan ni. Okey, jadi kamu kena buatlah. Baik. Baik. Jadi ini yang pertama. Tanda
Tanda keselamatan jalan raya, awas berjalan kaki. Maksudnya di sini, kamu boleh tengok dia punya perkataan, kata frasa itu berjalan kaki itu, apa yang nak digambarkan, apa yang perlu kamu buat, kamu tulislah di sebelah kita mesti ke, kita haruslah ke, macam tu. Boleh faham tak? Okey. Yang kedua, ni segitiga ni yang biasa kita lihat di jalan raya kan. Kemudian dia ada pula perkataan beri laluan. Beri laluan ni untuk beri laluan kepada siapa? Kamu tuliskan di tepi tu. Okey. Yang ketiga, semua ada dalam tu. Yang ketiga, tu ni. Yang ni bermaksud jalan lah. Jalan raya. Jalan raya yang bengkang-bengkok. Yang bengkang-bengkok lah ni, dia tak lurus. Jadi apa yang perlu kita buat? Faham? Okey, kemudian tengok muka surat belakang, lembaran belakang. Yang ni ialah tanda keselamatan di dalam kenderaan awam. Okey, tanda keselamatan dalam kenderaan awam. Apa yang sepatutnya kita perlu buat bila kita nampak tanda ni? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar garpu, cawan, pisau. Kemudian dia ada tanda macam tu. Nak kata apa? Okey, kita kat tepi tu. Gambar kucing pula. Bukan dia suruh belah kucing tu. Maksud dia sini, dia apa benda? Ini maksudnya larangan, betul tak? Okey. Jadi kamu tulis kat tepi tu, apa yang perlu kita buat? Kita nampak benda tu. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Buat mana yang kamu, pengetahuan kamu, ikut pengetahuan kamu. Salah tak apa, asalkan kamu rasa benda tu untuk menunjukkan apa dia, tanda. Tapi pastikan ayat yang kamu buat tu mesti betul lah. Ayat tu ayat yang betul, maksudnya lengkap lah. Jangan buat ayat tergantung. Berhati-hati, jangan boleh guna juga, kita taklah benda tu, boleh guna benda tu. Baik, untuk kamu dah pun buat tanda-tanda keselamatan tu, ayat-ayat yang berkenaan dengan tanda-tanda keselamatan dan juga tanda-tanda di jalan raya. Baik, seterusnya kita akan tengok satu video depan ni. Kemudian kamu kena perhatikan dengan teliti video tu dan kamu kena cari kesalahan pengguna-pengguna jalan raya, sebab kamu akan buat kesalahan tu di atas lembaran. Boleh? Jadi kena perhatikan dengan teliti. Baik. Keselamatan Jalan Raya Malaysia minta pertolongan tuan untuk mengelakkan kemalangan di jalan-jalan raya. Sama ada tuan memandu kereta atau lori, sama ada tuan menunggang motosikal
sama lain. Patuhilah undang-undang lalu lintas, ikuti panduan jalan raya. Lebih 80% kemalangan jalan raya disebabkan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Umpamanya, orang yang berjalan sambil lewat, mereka ini mendapat hak. Jalan mencelah-celah lalu lintas macam ini sangat berbahaya. Lalai memberi isyarat yang membuat sendiri balasnya. Beberapa tahun yang lalu, kemalangan di jalan telah menyebabkan kira-kira 16 orang tercedera tiap-tiap hari. Setengahnya parah dan banyak juga yang cacat seumur hidup. Yang cedera itu mungkin sahabat tuan ataupun tuan sendiri. Takkan jika tuan memandu dengan cermat, dengan hati-hati, dengan sopan, keselamatan jalan raya hendaklah sentiasa di hati tuan. Dan ingatlah, keselamatan jalan raya bermula dengan tuan. Okey. Iklan ni iklan lama sebenarnya. Iklan lama tapi dia punya isi mesej atau pengajaran yang ingin disampaikan melalui iklan tu sangat berguna bagi kita lah. Baik. Biasanya kita cikgu bagi butikan. Yang ni sebenarnya untuk bahagian C. Bahagian C. Cikgu baca butikan, kita cari nilai pengajaran. Tapi yang cikgu bagi video klip YouTube ni sebenarnya cikgu bagi YouTube. Kamu cikgu akan paparkan lagi sekali sambil kamu catatkan kesalahan ataupun kamu rasa apa yang menyebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan lane. Okey, di sini ada 8 sebenarnya, tapi kamu catatkan kalau kamu ada 3 saja ke 2 saja, kamu catat saja apa yang kamu tengok pada video tu lah. Berdasarkan video yang kamu tengok. Okey, nanti cikgu akan panggil ada 2 orang untuk bacakan apa dia punya maklumat yang dia tulis dekat gambaran. Boleh? Okey. Bagi soalan satu, silakan. Okey, cukup lah. Baik, cikgu akan paparkan lagi sekali. Sambil kamu tengok, sambil kamu tulis. Pastikan ayat yang kamu tulis tu biar lengkap dengan subjek dengan predikatnya. Okey, biar lengkap subjek dengan predikatnya dan kalau boleh biar ada perluasan subjek dan predikat tu. Contohnya, kalau kita tengok gambar tu, janganlah memandu dengan laju misalnya macam tu. Jangan berdekat macam tu. Okey. Jangan malu dengan laju supaya apa? Itu yang kata perluasan predikat. Boleh? Jangan berdekat. Okey, kita tengok lagi sekali. Bahagian bentuk bahagian C, bentuk bahagian C boleh juga, tapi biar dia berdasarkan ayat. Jangan buat macam C perenggan tu. Okey, dia berdasarkan ayat saja. Okey, tapi boleh juga buat kita hendak dan sebagainya tu. Okey, lagi sekali sambil kamu tulis tu lah. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia minta pertolongan tuan untuk mengelakkan Kalau ada kemalangan. yang dapat ingat tadi tu boleh tulis, tak apa kisah. Sama ada tuan memandu kereta atau lori, sama ada tuan menunggang motosikal atau basikal, ataupun berjalan kaki, tuan bertanggungjawab terhadap satu sama lain. Patuhilah undang-undang lalu lintas, ikuti panduan jalan raya. Lebih 60% kemalangan jalan raya disebabkan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Umpamanya, orang yang berjalan sambil lewat, mereka ini mendapat hak. Berjalan sambil lewat. Buat ayat tu berjalan sambil lewat. Kesalahan ya. Celah lalu lintas macam ini sangat berbahaya. Dan bergerak memandu di celah-celah Lalai pendidikan. lalu lintas yang
lalai, lampu tidak mematuhi lampu isyarat. Beberapa tahun yang lalu, kemalangan di jalan telah menyebabkan kira-kira 16 orang tercedera tiap-tiap hari. Setengahnya parah dan banyak juga yang cacat seumur hidup. Yang cedera itu mungkin sahabat Tuan ataupun Tuan sendiri. Takkan jika Tuan memandu dengan cermat, dengan hati-hati, dengan sopan. Keselamatan jalan raya hendaklah sentiasa di hati Tuan. Dan ingatlah, keselamatan jalan raya bermula dengan Tuan. Okey. Mungkin ada dah 3 atau 4 yang kamu boleh tulis kat situ tentang kesalahan ataupun kita panggil pengguna jalan raya, kesalahan pengguna jalan raya.